Saya tambah lagi cerita, dan kenapa bila kita cerita tentang direction dan tata kelola yang betul ini, tuan-tuan. Hari ini didedahkan oleh PAC, jawatan kuasa kira-kira wang negara, bahawa kerajaan rugi 505 juta ataupun lebih setengah bilion ringgit akibat vaksin tamat tempoh, kata PAC. Jawatan kuasa kira-kira mendapati ada beberapa kejanggalan dalam perolehan kerajaan semasa kemuncak pandemik COVID-19 dan menyebabkan kerugian wang besar wang pembayar cukai. Dalam laporan yang dikeluarkan hari ini, PAC menekankan tiada perjanjian kontrak untuk pembelian 136 mesin ventilator yang dibuat melalui syarikat gergasi farmasutikal tempatan. Keadaan itu, kata PAC, menyebabkan kerajaan terhalang daripada memulakan tindakan undang-undang dalam mendapatkan semula ganti rugi ekoran kerosakan terhadap 104 ventilator yang diterima pada 2020. PAC juga mendedahkan kerajaan mengalami kerugian 500 juta akibat menerima 8.5 juta vaksin yang telah tamat tempoh. Ia termasuk dos yang mencapai tempoh luput menjelang 1 Jun tahun ini. Menurut PAC, selain itu mereka menerima maklumat mengenai lebihan bekalan peralatan pelindungan PPE yang selain kira-kira 850,000 penutup booth bernilai hampir 1 juta ringgit yang akan mencapai tarikh luput menjelang akhir 2024. Menurut PAC, walaupun Pahang Niaga tidak mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam perolehan peralatan perubatan seperti ventilator, syarikat itu diarah membuat bayaran pendahuluan untuk alat bantuan pernafasan berikutan hubungan yang terjalin di antara KKM dan mereka. Ketiadaan perjanjian bertulis antara KKM dan juga Pahang Niaga Logistics Sdn Bhd menyebabkan tiada pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan 104 ventilator. Sehingga hari ini kekaburan pelaksanaan PLSB dalam isu ini menghalang kerajaan daripada memulakan proses tindakan undang-undang, kata laporan itu. Jawatan kuasa itu juga mendapati wujud kenyataan bercanggah antara KKM dan PLSB berhubungan jaminan untuk 136 ventilator. Okey. Baik. Isunya yang saya bawa tempoh hari adalah berkenaan dengan perkara ini. Bagaimana? Okey, sebelum itu kita nak cerita dahulu. Yang seingat saya lah dahulu, mungkin lepas tu saya tak ada lagi lah kot. Seingat saya dahulu, KJ, ini tahun masa bila saya kerja, saya pernah pergi ke Pahang Niaga. Kalau tersilap saya pada masa itu, Khairi Jamaluddin adalah salah seorang ahli lembaga pengarah Pahang Niaga. Correct me if I'm wrong on this, KJ. You have to tell me whether this is a wrong fact atau tidak. Tapi KJ pernah menjadi ahli lembaga pengarah Pahang Niaga. Baik. Mungkin selepas itu dia letak jawatan, I don't know lah. Then, tiba-tiba kemudian dia menjadi Menteri Mosti. Pada masa itu, saya menimbulkan satu persoalan. Kenapa vaksin dibeli oleh Mosti dan bukan oleh Kementerian Kesihatan di bawah Adham Baba pada waktu itu? Timbul keraguan kepada saya bagaimana vaksin bernilai bilion ringgit dan vaksin bernilai bilion ringgit itu sendiri tidak melalui proses di dalam KKM, sebaliknya melalui proses di dalam Mosti. Apa yang Mosti tahu tentang vaksin? Apa yang Mosti tahu tentang pengurusan pembelian vaksin? Pada waktu itu saya persoalkan. Kemudian bila KJ berpindah di dalam kerajaan Ismail Sabri ke Kementerian Kesihatan Malaysia, vaksin itu pun follow di dalam KKM. Jadi persoalan saya timbulkan. So maksudnya tak ada masalah sebenarnya vaksin direct kepada KKM. Sebab KKM bukan kali pertama beli vaksin. Dia ada kepakaran, dia ada pengalaman, dia punya ventilator, dia punya apa orang kata peti sejuk beku dia yang memang untuk simpan vaksin, I think -70 macam tu. Dia dah ada kemudahan-kemudahan. Kenapa nak bagi kepada apa orang kata kepada Mosti untuk nak melaksanakan perkara tersebut? Seolah-olah they are trying to hide or play something dalam isu ini. Baik. Selepas itu, timbul pula isu vaksin yang telah dibeli sehingga mengakibatkan kerajaan rugi hampir 0.5 bilion dan 106 ventilator yang tak boleh berfungsi. Now, PAC timbulkan benda ini. Okey, KKM masalah ke, PLSB masalah ke, itu satu isu. Kenapa PAC tak nak wujudkan siapa yang luluskan perkara itu sewaktu pembelian tersebut, menteri mana? Iaitu KJ lah. Kita pun tahu perkara itu berlaku sewaktu zaman Khairi Jamaluddin. Takkan beli vaksin tak ada perancangan. Sehingga kan apa orang kata PN17 Pahang Niaga diletakkan PN17.
iaitu dia terpaksa dikeluarkan daripada bursa saham disebabkan oleh isu ini. Okay, habis kat situ. Tuan-tuan, habis kat situ. Sebelum itu, kita ucapkan, kita doakanlah kesejahteraan, kesembuhan kepada YB Rafizi, dan Alhamdulillah beliau telah kembali ke Parlimen pada hari ini. Kalau tidak saya semalam 30 hari bulan dia telah kembali ke Parlimen. Sepatutnya kalau tidak silap saya dia sampai Isnin depan, tapi tak tahu dia dah kembali Parlimen awal. Tu saya kata Rafizi ni dia workaholic. Satu yang Rafizi ada yang saya tak ada ialah dia workaholic. Saya tak workaholic, tuan-tuan. Itu dia ada. Saya kena bagi kudos kat dia lah. Baik. So dalam masa yang sama dia telah menyatakan bahawa akan membentangkan kertas putih berkenaan dengan gaji progresif, dan ini saya tunggu berkenaan dengan gaji progresif ni sebab saya nak baca apa dimasukkan gaji progresif. Baik. Kertas putih gaji progresif dibentang 30 November. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli hari ini menjelaskan bahawa belanjawan 2024 memang termasuk peruntukan untuk pelaksanaan dasar gaji progresif. Dia juga berkata kertas putih mengenainya akan dibentangkan di Dewan Rakyat bulan hadapan. Sebelum itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut tentang dasar gaji progresif ketika membentang belanjawan 2024, walaupun dia dijangka menggariskan bagaimana sistem itu akan berfungsi. Bercakap di Dewan Rakyat hari ini, Rafizi berkata dana untuk projek rintis melibatkan sektor swasta telah diletakkan di bawah peruntukan untuk kementeriannya. Kerajaan memahami pelaksanaan gaji progresif adalah langkah berani yang akan membawa kesan besar kepada ekonomi dan rakyat, kerana ini kali pertama kerajaan akan campur tangan secara terus untuk meningkatkan gaji sektor swasta. Maka keputusan dibuat adalah pelaksanaan perlu melibatkan kesemua pihak dan digerakkan sebagai langkah bersama satu negara, katanya. Dia berkata kertas putih akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 30 November ini memperincikan aspek asas dan mekanisme dasar itu. Dasar gaji progresif adalah salah satu cara yang dirancang kerajaan untuk diperkenalkan bagi meningkatkan taraf hidup orang ramai dan menangani kos sara hidup. Rafizi kembali ke Dewan Negara setelah prosedur stent jantung. Baik. Now, kenapa dasar gaji progresif ini sangat penting, tuan-tuan? Okey. Sewaktu kita jadi pembangkang dahulu, saya pernah cerita bahawa untuk kita nak menangani masalah ekonomi atau masalah pendapatan dan inflasi dan sebagainya ini, kita perlu menyelesaikan 3 perkara ini. Salah satu daripada 3 perkara ini. Sama ada kita kena kurangkan kos barang, naikkan gaji, atau kedua-duanya sekali. Maksudnya tambah pendapatan atau kurangkan kos kehidupan. Now, sekarang ini kerajaan dalam masa sama sama ada mengekalkan atau mengurangkan kos. Kerajaan juga aktif dalam usaha untuk nak meningkatkan pendapatan. Now, menariknya dalam kerajaan bolehlah. Pegawai-pegawai kerajaan sekarang ini gaji setengah di-revise, setengah sedang dalam proses untuk nak tukar, nak tambah. Yang last dia orang revise gaji kerajaan ada pada tahun 2012. Itu last. So, sekarang ni dia nak revise balik, dan sementara menunggu gaji itu di-revise, pegawai-pegawai kerajaan sama ada pencen, tidak berpencen, dan juga pegawai kerajaan yang ada menerima sehingga RM2,000 sementara menunggu gaji mereka di-revise. Good lah. Untuk kerajaan okey lah. Gaji pun akan di-revise dan sebagainya, meningkatkan lagi pendapatan. Isunya swasta bagaimana? Nah, swasta tak boleh nak follow. Kita sebagai majikan kadang-kadang ialah tambahlah kos kita. So, kerajaan meletakkan inisiatif ini. Nah, menariknya, macam kita kata, kalau kerajaan minta swasta untuk naikkan gaji pekerja-pekerjanya, so bagaimana majikan nak kena tanggung kos tambahan tersebut? Di sini Rafizi sebut bahawa kerajaan akan directly intervene dalam kenaikan kadar gaji itu. Itu yang menarik. Yang itu saya nak tunggu bagaimana mekanisme company, bagaimana yang terlibat, permohonannya bagaimana, gaji yang bagaimana, siapa, kontrak ke, permanent ke, bagaimana, bagaimana itu 30 November ini, perkara ini akan dibentang dan juga dibawa ke kabinet. Jadi tuan-tuan, macam saya kata tadi, perkara ini sebenarnya akan membantu rakyat untuk nak increasekan pendapatan. Now, kita bercakap soal kerajaan ini hendak membuat perubahan. Inilah perubahan yang kita maksudkan. Now, bagaimana kerajaan mampu menanggung semua ini? Dia 2 perkara, tata kelola yang baik dan tidak sakau. Sebenarnya benda ni boleh buat. Perkara ini boleh buat. Bayangkan tuan-tuan, bajet tahun ini, bajet 2024 tahun depan, adalah bajet yang terbesar dalam sejarah negara kita. Terbesar. Tetapi pengurusan dia, bajet pengurusan mengecil, menurun, bajet subsidi ni meningkat, bajet pembangunan meningkat. Subsidi kepada rakyat, pembangunan kepada rakyat. Dua-dua ni ditingkatkan, ditambah lagi.
Ditambah lagi berbanding tahun sebelumnya. Malah Sabah dan Sarawak mendapat jumlah dana bantuan tahunan yang lebih tinggi daripada dalam sejarah Sabah dan Sarawak. In fact, ada biasanya setiap tahun kerajaan bagi lebih kurang 16 juta sebelum ini kepada kerajaan Sarawak. Tahun ini ditambah, kalau tak silap saya, 300 juta ringgit on top of 6 bilion yang diberi kepada Sarawak. On top of atas daripada apa yang dah dinyatakan dan dah diberikan sebelum ini. Jadi bajet itu bagaimana boleh ada? Tata kelola yang baik, tak sakau. Itu yang paling utama sebenarnya. Walaupun ada yang kata menteri ini tak efficient dan sebagainya, tim Anwar ni kurang, tetapi they are learning. Give them time. Yang penting direction kita betul, arah kita betul dalam kita nak menghadapi perkara ini. Baik.